Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir untuk forum secara maya yang dianjurkan bersempena dengan persidangan Malaysia National Banana Congress 2021. Kongres ini akan berlangsung pada 7 hingga 8 September, jadi jangan lupa untuk berdaftar. So pada pagi ini kita nak sembang santai sikit pasal buah kegemaran dunia dan semestinya rakyat Malaysia itu buah pisang ya. Saya rasa kita dapat menarik ramai juga perhatian rakyat Malaysia sebab berdaftar dengan kita terdapat sampai 200 peserta yang hadir sekarang. Kita nampak dalam 67 orang, jadi tetap bersama kami. Kita akan bincang tentang benarkah pisang diancam kepupusan di Malaysia dan juga di dunia, dan apakah masa hadapan tanaman pisang di Malaysia. Mungkin bersama-sama saya boleh memperkenalkan barisan para panelis kita pada hari ini yang akan bersama-sama berbincang tentang masalah yang kita hadapi dalam tanaman pisang. Saya mulakan Dr. Mungkin boleh, saya boleh tunjuk di sini. Kat sini yang segak ni Dr. Muhammad Shukri Mat Ali. Beliau adalah pengarah Pusat Penyelidikan Agrobiodiversity dan Persekaran Mardi. Di sini ialah Encik Christopher John B.I. Merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Di atas ni ialah di sini ialah Dr. Rosita Labo, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Horticulture Mardi. Dan akhir sekali saya ingin memperkenalkan ini penampilan khas daripada ladang tanaman pisang, Puan Tam Leong, yang mendahulukan kita pada pagi ini sebab dia tak boleh nak masuk ladang pagi ini, sebab semata-mata untuk bersama kita untuk membincangkan tentang masalah penanaman pisang. So Puan Tam merupakan pengusaha tanaman pisang tempatan ya. Jadi mereka semua adalah barisan para pemain utama pertanian di negara Malaysia, dan kami Universiti Melaya sangat berbangga dan berbesar hati kerana keempat-empat panelis ini berjaya sudi untuk menerima jemputan kami untuk bersama-sama di dalam berbincang di dalam forum ini. Mungkin untuk tidak membuang masa, saya boleh berikan satu slide pengenalan di mana dari manakah kita dapat idea yang pisang ni sebenarnya telah diancam kepupusan. Semuanya bila kita membaca satu artikel daripada Time Magazine ya, majalah Time, yang dikeluarkan pada November 2018, 18 November 2019, dengan tajuk What We Can Learn from the Near Death of the Banana. So bila baca ni saya pun terkejut lah, macam betul ke dah nak mati pisang ni. Jadi dalam artikel ni antara lainnya menyatakan bahawa pada bulan Ogos 2019 tanaman pisang berada di ambang kepupusan, dan situasi ini mengakibatkan Colombia, itu negara pengeluar pisang utama dunia, dan juga negara-negara lain seperti Ecuador, Costa Rica dan juga Guatemala telah mengisytiharkan darurat kebangsaan oleh kerana kepupusan pisang di negara mereka. Dan pada waktu yang sama, dan 3 tahun selepas itu, 2021 Julai 30, 2021, majalah Business Insider melaporkan benda yang sama, why the world's favorite banana may go extinct and how scientists are trying to save this fruit ya. Jadi untuk tidak membuang masa, saya rasa kita boleh terus bersama dengan pakar-pakar kita, pemain utama tanaman pertanian di Malaysia, untuk menyingkapi benarkah pisang ini
telah diancam kepupusan dan jika benar, apakah yang kita boleh lakukan untuk menghalang daripada perkara ini berlaku. Jadi kita Dok Ashik cakap pasal pisang ni, mungkin Dr. Muhammad Syukri boleh terangkan apa sebenarnya pisang ni. Kita duk cakap pisang-pisang ya. Mungkin boleh terangkan apa sebenarnya pisang, berapa banyak spesies kita ada dekat dunia ni dan juga di Malaysia. Dan dari mana asalnya datang pisang ni. Silakan Dr. Syukri. Okey, terima kasih kepada Dr. Sharifah Aisyah Faznim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua peserta-peserta forum. Okey, kita tahu pisang adalah satu tanaman komoditi lah yang sangat penting khususnya di Malaysia, dan saya yakin bahawa setiap hari pasti ataupun setiap minggu pasti para peserta ataupun penonton makan pisang, kerana pisang mengandungi fiber yang sangat tinggi, vitamin dan sebagainya, dan pisang difahamkan dan telah diketahui umum boleh mengelakkan sembelit ya. Pisang kita dah makan goreng pisang setiap petang, kita ada banana smoothie dan sebagainya. Jadi pisang ni merupakan satu tanaman komoditi yang mana buahnya yang memang kita makan. Dan kalau ikut kepada sejarah ataupun dari segi pengeluaran pisang lah di dunia, lebih kurang 130 negara memang mengeluarkan ataupun menanam tanaman pisang yang merangkumi lebih kurang lebih daripada 100 juta tan metrik tan ya, setahun. Dan dari segi spesies, kita tahu daripada family Musaceae ya, pisang ini yang adalah terbentuk daripada dua jenis, iaitu jenis Musa dan jenis Ensete. Kalau jenis Musa ni adalah kita makan buahnya. Buahnya memang dikonsum sama ada secara makan segar ataupun makan mentah ataupun dimasak. Kalau daripada jenis Ensete ni, dia adalah spesies yang kita makan dia punya batangnya ataupun pseudostem. Jadi mungkin ada negara-negara khususnya di Afrika yang mengandungi kepelbagaian biodiversity Ensete yang tinggi, mereka makan pisang daripada jenis Ensete. Kalau dari segi sejarahnya, dalam berdasarkan kepada inventory yang telah dijalankan oleh Willis ya, terdapat lebih kurang 42 spesies pisang dan 5 jenis. Kalau kata daripada Lawrence mendapati lebih kurang 150 spesies ya. Ini adalah daripada penerbitan tahun 1965. Kalau menurut DeWitt ada lebih kurang 6 jenis dan 225 spesies. Sejarahnya pisang ditanam daripada Asia tropika, daripada menganjur kepada India dan ke selatan China, dan banyak di Asia Tenggara, Australia tropika dan juga Kepulauan Polinesia. Jadi ini merupakan habitat asal, dan Malaysia di Kepulauan Indo-Malaysia ni memang adalah habitat asal kepada tanaman pisang. Dan saya daripada Pusat Agrobiodiversiti dan Persekitaran lebih melihat kepada pisang liar, kerana pusat pendidikan kami lebih kepada pemularaan yang Dr. Moderator katakan tadi, kepupusan, dan itu kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Dari segi aspek pisang komersial ya, kalau apa yang kita telah membuat inventory, kita ada lebih kurang 217 SSC pisang, dan pisang liar saja kita ada lebih kurang 70 spesies. Dan apa yang kita ada di Malaysia adalah daripada Musa acuminata, Musa violescens, Musa gracilis, Musa bonensis dan juga Musa balbisiana. Pisang yang kita makan ni daripada Musa acuminata, dan yang terdiri daripada 5 subspesies ataupun cultivar lah. Kalau kita nampak Musa acuminata, subspesies acuminata, ada Musa acuminata subspesies malacensis, subspesies truncata, subspesies microcarpa dan juga subspesies flava. Pisang kalau kita lihat ada juga yang ditanam sebagai hiasan ya, kerana pisang liar ni sangat cantik, tapi pisang yang dimakan Musa acuminata ni memang adalah pilihan rakyat Malaysia. Ada juga di setengah negara memanggilnya plantain ya, untuk dimasak. Kalau kita lihat di Afrika, pisang ni
sebagai makanan ruji mereka. Ya, direbus, dimasak dalam masakan setiap hari dan sangat pentinglah kepada komuniti di negara tersebut. Jadi secara umumnya di Malaysia kita pisang ni kita sangat blessing lah, kita mempunyai kepelbagaian biodiversity pisang yang sangat tinggi, dan pisang memang pelbagai jenis pisang yang kita dapat nikmatilah pada hari ini. Pisang emas, pisang rastali, pisang lemak manis, pisang berangan, ya, pisang serendah dan sebagainya untuk dimakan segar. Dan kalau untuk dimakan secara dimasak, kita ada pisang nipah, pisang tanduk dan sebagainya. Okey, itu saja mungkin daripada saya, dan mungkin Encik Christopher ataupun Dr. Rozita boleh menambah. Okay, saya kembalikan kepada moderator Dr. Sharifah. Terima kasih Dr. Syukri. Jadi Dr. Rozita mungkin boleh tambah sedikit di mana tempatnya spesies Musa balbisiana di sebab Dr. Syukri ada katakan kebanyakannya di Malaysia terdapat Musa acuminata, ya. Tapi Musa balbisiana ni mungkin tak diminati rakyat Malaysia, dan kita tahu bahawa pisang yang kita makan hari ini adalah hasil daripada domestikasi pisang liar yang ada dekat hutan-hutan tu. Jadi mungkin Dr. Rozita boleh terangkan sejarah domestikasi pisang sampai hari ini kita boleh makan dan buat jadi pisang goreng, cekodok sebagainya. Silakan Dr. Rozita. So terima kasih kepada Puan Moderator Dr. Sharifah. Actually dari segi domestikasi ni, saya ingat itu bidang agrobiodiversity di bawah Dr. Syukri. Saya ni di bawah Pusat Pendidikan Horticulture, kita lebih membuat kepada aktiviti breeding, breeding for resistant ataupun tolerant pisang, and then kita juga membuat kajian berkaitan dengan agronomi. Ya, kita akan ke sana, breeding dan breeding. Untuk saya jelaskan dulu fungsi Pusat Penyelidikan Horticulture di Mardi. So kita juga mengadakan kajian berkaitan dengan agronomi tanaman pisang untuk meningkatkan production, ya, untuk mengawal penyakit pun ada juga. Dan selain daripada itu kita ada lagi dua lagi, itu kajian yang melibatkan PND, Pest and Disease Management, untuk counter isu-isu yang berkaitan dengan serangan perosak dan penyakit, dan juga post harvest ataupun kajian lepas tuai, untuk mendapatkan indeks yang sesuai bagi harvest pisang dan juga untuk pemasakan dan untuk mengawal shelf life of the banana. So itu fungsi Pusat Pendidikan Horticulture lah. So mungkin Dr. Syukri lah orang yang jadi kita sentuh sedikit pasal breeding, sebab kita tahu pisang ni semua adalah klonal. Itu kita susah untuk kita breed banana ni untuk membiakkan dia. Jadi mungkin daripada situ kita boleh tahu bagaimana sejarah daripada asal pisang liar, dan sekarang kita berlakunya breeding dan yang kita dapat hari ini yang pisang yang boleh dimakan. Mungkin Dr. Rozita boleh bercerita di perspektif pembiakbakaan pisang. Okey. So untuk pembiakbakaan ataupun breeding pisang ni memang limited, sebab kita tahu pun dia adalah gene pool ni pun tidak besar, dan kaedah yang kita boleh guna pun melalui mutation breeding, dan jangka masa untuk mendapatkan hasil mutation pun memakan masa juga, dan kadang-kala hasil yang kita dapat pun tidak memenuhi kita punya taste lah, taste lah, walaupun dia memenuhi keperluan kita untuk dia tahan kepada serangan penyakit tertentu, tetapi kadang-kala consumer acceptance tu sangat rendah, jadi itu cabaran lah, antara salah satu cabaran breeder. Kemudian juga kita menggunakan tissue culture melalui subculturing tissue culture untuk mendapatkan mutation, regeneration yang by selection, mungkin kita akan dapat hasil pisang yang lebih tahan dan juga mungkin menghasilkan hasil yang lebih tinggi macam tu.
So far kita dah melaksanakan screening ataupun saringan untuk mendapatkan variety-variety cultivar pisang yang tahan kepada serangan perosak fusarium ataupun layu fusarium. Dan baru-baru ini pun kita telah screening cultivar pisang yang ada di Malaysia ini untuk yang tahan ataupun a bit tolerant kepada serangan penyakit yang terbaru, iaitu bacterial wilt ataupun blood disease ya. Jadi ianya memakan masa. So far kita belum ada lagi hybrid-hybrid baru yang kita dapat ya. Cuma proses ni tu sedang berjalan macam tu. Okay. Mungkin terima kasih Dr. Rosita. Kita boleh kembali kepada Dr. Shukri untuk sejarah domestikasi pisang. Ya, okey, Dr. Sharifah. Okey, kalau ikut sejarahnya pisang ni dia untuk membuat kacukan ataupun pembaikbakaan memang sangat orang kata satu cabaran lah, sangat challenging kerana dia adalah tanaman yang dia punya genom kalau daripada Acuminata ni genom AAA dan Balbisiana tu adalah genom BBB, lebih kurang macam itulah sebab saya bukan breeder. Tetapi saya boleh berkongsi sedikit lah. Dan macam tadi saya dah nyatakan bahawa Indo-Malaysia ya, Kepulauan Indo-Malaysia asalnya kepada Acuminata, tetapi bagi Balbisiana ni dia berasal daripada India ke Filipina ya, dan bukannya dan juga New Guinea ya, dan bukan berasal daripada Indo-Malaysia lah ya. Dari segi bagaimana kita mendapatkan pisang yang sedap dan sebagainya, dia adalah satu natural, genetik semula jadi. Kalau apa ikut bacaan dan kefahaman saya, terhasil hasil daripada genetik semula jadi. Kita tahu bahawa pisang macam pisang liar ni dia sangat manis, mempunyai biji yang banyak dan sebarannya adalah daripada burung, kelawar dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat Musa Acuminata tu di inventory yang dijalankan berada di setiap negeri di Malaysia. Macam di Borneo ada Musa Acuminata, Musa borneensis. Dan daripada sebaran ini disebabkan genetik yang improve secara semula jadi dan ada mungkin R&D terdahulu yang melibatkan hibridisasi lah. Sebab kita tahu hybridnya ada diploid, triploid dan tetraploid dan sebagainya. Dan di negara-negara seperti Filipina yang sekarang merupakan pengeluar utama pisang ya, yang ekspor ke seluruh dunia, pembangunan pisang tu adalah secara selection dan kinilah R&D yang dijalankan itu menjurus kepada bagaimana cara untuk kita dapatkan hasil ataupun variety yang lebih baik. Dan apa yang Dr. Rosita katakan tadi adalah melalui mutation breeding. Jadi kita lihat segregation pelbagaian genetik tu yang boleh improve sama ada dari segi rasa ataupun dari segi penyakit. Ketahanan kepada penyakit, itu yang penting. Itu yang saya boleh tambahlah. Dan asal usul daripada Acuminata dan juga Balbisiana. Dan kalau ikut kepada Simon dan Seifert ni, pisang tu inilah bentuk diploid dan tetraploid yang seterusnya ditanam Cavendish lah yang banyak didomestikasi kan. Dalam bermula dalam 1835 di Jamaica kalau tak silap saya, di Black Mike mungkin akan dibincangkan selepas ini, dan seterusnya di Malaysia dalam 80-an dan 90-an khusus untuk mendapatkan variety pisang Cavendish lah. Okey, saya kembalikan kepada moderator Dr. Sharifah. Terima kasih Dr. Shukri. Jadi kita tahu sekarang pisang ni mula-mula asal dia dekat hutan. Lepas tu di domestikasi tu, dalam proses domestikasi tu kita ada mungkin haiwan-haiwan yang membantu hybridisasi antara pisang Acuminata dan juga Balbisiana, dan sampailah kita dapat satu jenis variety pisang yang tak banyak biji dan boleh dimakan sampai hari ini. Dan kita daripada tahun setelah itu hybridisasi pisang domestikasi pisang dilakukan di dalam makmal
kerana pisang ni adalah klonal. Maksudnya jika kita nampak pisang berangan yang ada dekat Pahang, pisang berangan tu sama je yang ada dekat Kelantan, katakanlah. Sebab mereka adalah jenis yang sama dan bukan daripada hasil pembiakan. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu sejarah domestikasi pisang. Mungkin saya nak beralih kepada Encik Christopher, ya. Sebab bila kita baca dalam Time Magazine, profesor daripada Universiti Cornell mengatakan bahawa secara purata setiap orang memakan 130 biji pisang dalam jangka masa setahun. Ini bersamaan dengan 3 kali seminggu. Tapi ini data yang kita dapat daripada Amerika. Saya rasa data ni lebih tinggi kalau kita tengok rakyat Malaysia. Setiap hari mungkin 5 kali seminggu, ya. Kalau tak makan cekodok, kita makan goreng pisang, kalau tidak banana split. Jadi mengikut kepada data ni, saya nak tahu adakah tanaman ini menyumbang kepada ekonomi penduduk tempatan dan ekonomi negara? Mungkin Encik Christopher boleh maklumkan kepada kami, para penonton. Okey, terima kasih Dr. Sharifah dan selamat pagi kepada semua yang terlibat dengan forum kita pada pagi inilah. So saya mewakili kalau kita lihat fungsi Jabatan Pertanian ni adalah dalam pengembangan lah, extension kepada pengusaha-pengusaha, kepada petani-petani dan juga kepada syarikat-syarikat yang terlibat lah. Tak kisahlah syarikat buah-buahan, syarikat sayur dan sebagainya lah. So seperti yang Dr. Sharifah tanya tadi, apakah sumbangan pisang ni kepada ekonomi rakyat tempatan, ekonomi negara. So kalau kita lihat pada tahun 2019, sumbangan sektor pertanian kepada GDP negara ataupun kepada keluaran dalam negeri kasar Malaysia adalah sebanyak 101.5 bilion sumbangan. And then kalau diterjemahkan kepada peratus, 7.13% daripada jumlah GDP lah. So kalau kita lihat sumbangan sektor pertanian kepada GDP itu adalah 7.13. Lepas tu sektor pertanian itu pun terbahagi kepada beberapa sektor yang kalau kita lihat dia ada sektor getah, kelapa sawit, perhutanan, perikanan, penternakan dan tanaman makanan. So tanaman makanan menyumbang kepada 26.28 bilion untuk yang sektor pertanian tadi, itu lebih kurang dalam 25.7%. Di mana tanaman buah-buahan adalah penyumbang terbesar lah untuk tanaman makanan. Tanaman buah menyumbang sebanyak 18.2% daripada sektor pertanian, keseluruhan sektor pertanian tersebut. So kalau kita tengok memang buah-buahan adalah salah satu sektor yang yang penting lah untuk negara. And then kalau kita lihat pada tahun 2019 juga keluasan pisang yang ada dekat Malaysia ni lebih kurang dalam 26,079 hektar lah. Dengan pengeluaran lebih kurang dalam 325,000 metrik tan. So kalau kita tengok dari segi nilai duit ataupun nilai mata wang, kita menghasilkan lebih kurang dalam 579 juta lah daripada pengeluaran tersebut. So kalau kita lihat pada masa ni pun pisang-pisang kita ni diusahakan oleh pekebun kecil. Kalau kita lihat dalam kita punya statistik, lebih kurang 90% daripada penanam kebun ni adalah pekebun kecil. Pekebun kecil maksudnya diorang yang memiliki kawasan yang 4 hektar ke bawah. Itu kita kategorikan sebagai pekebun kecil lah. Dan mungkin sebahagian daripada situ adalah terdiri pada syarikat-syarikat lah. So kalau kita tengok ada beberapa syarikat lah yang
kita kenal pasti yang mengeluarkan tanaman pisang ni ataupun mengusahakan tanaman pisang ni, contohnya satu Mr. Banana lah. Kalau Dr. Sharifah pernah dengar Mr. Banana ni, Simple Farm, dia memang famous lah. Dia menjual produk-produk dia pisang sebiji. Dia kata dia wrapkan pisang tu, dia jual kepada lebih kurang 1000 outlet lah di seluruh Malaysia yang ni. So kalau kita tengok ni, memang pisang ni memang menyumbang kepada ekonomi rakyat tempatan dan ekonomi negara lah. Dan satu lagi seperti yang Dr. Sharifah sebut tadi, kalau kita tengok pengeluaran pisang negara sejak tahun 2000 dulu sehingga sekarang, kita mencapai self sufficiency ratio lah, maksudnya cukup untuk kita makan tempatan kita, pisang-pisang yang kita keluarkan. And then dari segi per capita consumption dekat Malaysia pada tahun 2020 ni, kita 9 kilo per capita consumption, ataupun kalau diterjemahkan kepada berapa biji itu lebih kurang dalam 60 ke 100 biji lah, ikut jenis pisang lah yang kita makan. Tapi kadarnya macam itulah yang kita tengoklah. So saya rasa mungkin itu saja yang saya nak katakan. Saya kembalikan kepada Dr. Sharifah. Christopher, mungkin kalau ada data, pisang variety apa yang paling diminati di Malaysia? Okay, pisang yang kita biasanya yang diminati adalah pisang berangan, pisang Cavendish lah. Ada dua variety yang kita minat di Malaysia ni, termasuk pisang emas lah. Pisang lain tu macam pisang Rastali, pisang Ambon, pisang Raja tu ada dikeluarkan, tapi tak banyak lah. Memang agak sukar lah untuk dapat. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang mengeluarkan pisang-pisang tersebut lah, tapi tak di kebanyakan negeri lah. So kalau kita lihat pisang ni memang berangan, Cavendish dengan emas ni memang banyak ditanam di seluruh negeri di Malaysia lah. Dan mungkin saya nak tambah sikit lah. Dan kalau kita tengok juga negeri utama penanam pisang dekat Malaysia ni adalah di negeri Johor lah. Oh, okey. Johor, ya, dengan keluasan lebih kurang dalam 7,600 hektar lah. Diikuti oleh negeri Sabah lah kalau ikut keluasan. Sabah, lepas tu Sarawak, lepas tu Perak, lepas tu Pahang lah. Ada 5 negeri utama yang menanam pisang ni. And then most ataupun kebanyakan variety yang diorang tanam tu adalah berangan dengan Cavendish ni. Okey. Terima kasih ya Cik Christopher untuk maklumat. Jadi kita tahu sekarang pengeluar pisang terbesar di Malaysia ialah Johor, diikuti dengan Sabah. Okey, terima kasih. Mungkin kita boleh beralih kepada Puan Tam Leong. Selamat datang Puan Tam. Jadi boleh ceritakan serba sedikit kepada para pendengar, penonton kita, sudah berapa lamakah Puan menceburi berkecimpung dalam bidang pertanian tanaman pisang, dan adakah terdapat tanaman-tanaman lain yang ditanam di ladang Puan Tam? Silakan. Selamat pagi semua, salam sejahtera Dr. Encik Christopher dengan Dr. Sharifah. Saya ni memang orang baru. So saya rasa bangga jugalah dijemput ke sini sebab memang saya bukan experience sangat dalam bidang ini. Saya sudah start dengan suami saya sekali lah usaha untuk tanam pisang lebih kurang tahun ini masuk tahun ke-5. So tidak boleh senior dah ni. Tahun ke-5. Banyak kena belajar daripada tadi penjelasan Dr. Sukri, Dr. Rosita, Encik Christopher, baru saya tahu itu susah sangat nak tanam pisang tu, sebab pisang katakan susah nak buat hybrid kan. Breeding tu susah kan. Saya buat sebab saya tak pernah buat usaha. Oh, lagging frozen. Suspend betul Miss Tam ni. Miss Tam?
Miss Tam, internet connection. Miss Tam, internet connection tak betul ya? Nanti boleh tak sekarang boleh dengar tak? Sekarang dengar. Sekarang okey. Sebab dalam office kadang-kadang dia ada interruption. Tadi tu okey. So saya sekarang boleh tak? Boleh. Boleh. Sekarang boleh dengar. Sudah 5 tahun 5 dalam tahun. bidang pisang sahaja. Pisang saja. Penanaman pisang Ya. lah Mr. Tam ya. Apa yang Ya. buat tiba-tiba Tapi rasa masih apa tiba-tiba yang rasa nak tanam pisang tu? sebab sejak dulu memang minat nak buat tanaman tapi tak tahu nak tanam apa sebab kita langsung tak ada pengetahuan tentang kerja kebun. Tapi saya tengok pisang nampaknya lah sebab tak tahu kan. Nampaknya lebih senang ditanam. Ya, Jadi nampaknya. kita cuba tanam sebab tanam dia akan buahkan. Begitu saja. Okey, Itu pada kita henti kat situ. Apa jadi lepas Miss Tam tanam pisang? Nanti kita datang balik dekat Miss Tam dan kita tanya. Kita bagi suspense sikit apa yang terjadi. Mungkin kita boleh kembali ke Dr. Shukri. Kita boleh terus bercakap kepada topik utama kita, kepupusan pisang ya. Jadi melalui pembacaan daripada Time Magazine dan juga Business Insider, saintis tanaman pisang menjangkakan bahawa kepupusan akan berlaku dalam julat masa 10 hingga 30 tahun daripada tahun 2019. Dalam jangka masa yang sama, populasi penduduk dunia juga akan bertambah. Tapi data ni tanpa mengira COVID-19 pandemik ni lah. Macam mana populasi akan menurun ke tidak selepas pandemik ni. Jadi sekarang kita tahu makanan pisang tak cukup tapi manusia bilangannya bertambah. Jadi tidakkah hal ini akan menyumbang kepada ketidakcukupan bekalan makanan pada tahun mungkin 2050 kelak, dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk menyelamatkan keadaan ini, untuk menghalang pisang daripada pupus? Okey, Doktor, terima kasih atas soalan itu. Itu soalan yang agak sebenarnya sukar untuk dijangkakan lah, ataupun sukar untuk dijawab. Secara generalnya apabila dikatakan bahawa pisang akan pupus dalam 20-30 tahun lagi, mungkin benar, tetapi usaha yang dilakukan oleh kita sendiri perlu ke arah untuk pemularaan. Ya, jadi sebab itulah macam adanya MARDI dan juga Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran, kita punya bank jin untuk pemularaan pisang. Kalau kita tahu bahawa populasi memang akan meningkat. Kalau ikut 2050 akan meningkat kepada 7.8 bilion manusia. Tetapi dengan keadaan pandemik kini, contohnya di Malaysia dalam kes harian pun 20,000 kes positif dan kematian yang telah meningkat 400-500 orang. Jadi kepupusan dunia dijangkakan mungkin akan menurun dalam 5-10%. Kita tak pasti berdasarkan kepada keadaan pandemik kini. Dari segi makanan, kalau kita katakan pisang tidak mencukupi, kita mempunyai pelbagai makanan yang lain. Tetapi sekiranya pisang sebagai satu makanan ruji kepada negara kita, atau ada negara yang pisang menjadi makanan ruji, itu mungkin akan mengalami masalah untuk di kemudian hari lah. Maknanya mereka perlu mencari alternatif makanan lain dalam memberikan zat-zat ataupun nutrien yang boleh diperoleh daripada pisang. Ya. Pisang memang menjadi favourite kepada saya rasa mungkin hampir keseluruhanlah warga negara kita. Dan mungkin lepas ini boleh ditanyakan soalan yang penyebab kepada kepupusan pisang adalah penyakit. Ya, penyakit. Kalau ikut dari segi sejarahnya bermula dengan penyakit Panama, ya, disebabkan fusarium.
kita kemudiannya ada penyakit mucodisease, blood disease dan seterusnya yang memang mengancam kepupusan pisang yang ditanam secara monoculture ataupun secara peladangan dengan keluasan tertentu dan keluasan yang luas. Dan sebab itu dari segi penyelidikan ya, macam seperti Mardi sendiri dan universiti juga UM pun mempunyai pakar-pakar pisang dalam aspek molekular ya, macam mana molecular breeding boleh membantu penghasilan ketahanan kepada penyakit dan juga untuk hybridization lah, pembaik bakaan. Cuba kita nampak di sini pentingnya untuk kita pelihara pisang liar, kerana pisang liar ni lah adalah sumber genetik yang boleh memberikan nilai-nilai ketahanan kepada penyakit, mempunyai nilai rasa yang kita nak, manis, sedap, lemak dan sebagainya. Jadi usaha yang dijalankan pada peringkat kementerian, khususnya Kementerian Pertanian, Mardi, kita ada Jabatan Pertanian untuk pemeliharaan. Ya, apa yang saya katakan tadi di Bank Jin, pisang-pisang liar tu kita simpan biji benih yang kita peroleh, biji-biji ya, seeds yang diperoleh daripada pisang-pisang liar ni daripada pelbagai lokasi, kita simpan dalam storeroom lah untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang yang boleh disimpan sehingga 30 tahun. Dan ini adalah terhasrat susulan daripada projek antarabangsa yang diikuti oleh Mardi ya, dengan agensi antarabangsa, khususnya Millennium Seed Bank, Royal Botanic Garden, Kew London, dalam kita memelihara pisang-pisang liar ni. Kerana seterusnya daripada pisang liar, kerana ada variety-variety yang telah kurang, bukan pupus, kita kata kurang berada di pasaran, jadi mungkin ini adalah salah satu usaha di masa akan datang untuk kita membuat kajian pre-breeding dan mungkin seterusnya dengan kaedah molekular boleh membantu untuk breeding bagi ketahanan prostat dan penyakit dan juga variety baru. Jadi maksudnya Dr. Syukri, kita dah mula membuat kajian tentang pembiakbakaan pisang liar ya di Malaysia? Di Malaysia belum. Kita hanya dalam dalam peringkat untuk membuat pemeliharaan. Mana kita stake stock ataupun kita buat inventory pisang-pisang liar yang ada di seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, tapi yang kita dapat pada masa kini lebih kepada di Semenanjung lah. Dan untuk pemeliharaan, mana seed tu pisang-pisang liar yang memang tidak boleh dimakan, kita dapatkan biji benihnya untuk kita simpan. Dan dengan kita nampak kapasiti negara kita perlu ke arah untuk buat molecular breeding dari segi mutational breeding tu, pembaik-bakaan secara mutasi kita dapat laksanakan. Kita ada agensi nuklear Malaysia dan sebagainya. Tetapi itu lebih kepada selection, bukan kepada usaha untuk breeding seperti yang dikatakan tadi. Memang sangat sukar ya, hybridization tu. Jadi aspek pemeliharaan tu yang saya tekankan di sini, bermakna universiti, agensi-agensi yang berminat boleh mendapatkan sumber genetik daripada pisang liar tu untuk mencari variety baru yang boleh tahan penyakit yang menjadi pengancam kepada kepupusan. Kalau kita katakan kepupusan kepada pisang, memang kita memang kasihan ya kepada peladang-peladang pisang, petani-petani. Macam tahun lepas pun kami pernah berkunjung ke petani di Batu Pahat yang memang rata-ratanya diserang penyakit mucodisease ya, dan memang perlu dibuang keseluruhan tanaman kerana dia akan menjangkiti kawasan-kawasan lain yang berada di kawasan tersebutlah. Jadi apa yang kita nampak dalam usaha negara kita adalah kita membuat pemeliharaan. Yang pertamanya germplasma di plot. Kita ada Mardi Jerangau yang mengumpulkan lebih kurang lebih 70 aksesi. Kalau ikut yang terkini dalam 145 ya aksesi pisang berada di Mardi Jerangau, tetapi kita telah memelihara lebih daripada 20,000 biji seeds ya yang berada di gene bank yang boleh dimanfaatkan oleh researcher lah untuk kajian pada masa akan datang. Dan kita telah duplicatkan di Millennium Seed Bank Royal Botanic Garden Kew London ni sebahagian daripada seed-seed yang kita ada. Sekiranya bank gene kita mengalami ancaman, misalnya
kita minta jauh lah kalau ada kerosakan, bencana, banjir dan sebagainya, kita ada application ataupun aplikasi di Q London di United Kingdom. Okey, balik kepada Dr. Sharifah. Saya harap menjawablah soalan daripada moderator ya. Ya, terima kasih Dr. Syukri. Jadi Dr. Syukri ada cakap menyentuh sedikit tentang serangan patogen ya. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang serangan patogen, nanti kita kembali. Mungkin Dr. Rosita boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan sejarah kegemilangan pisang Big Mike itu from Gros Michel, variety pisang sebelum membawa kepada penanaman pisang Cavendish. Apa yang berlaku pada Big Mike dan dia telah ditukar kepada Cavendish beberapa puluhan tahun yang lampau. Dr. Rosita. Okey, terima kasih kepada Dr. Sharifah lah. Okey, jika tidak salah information saya ni, Big Mike itu mungkin pada dahulunya diserang teruk oleh serangan penyakit Fusarium wilt, dan pada tahun 80-an begitu kita membawa masuk pisang Cavendish lah, iaitu ke negara kita. Namun pada tidak beberapa lama selepas itu negara kita pula diserang oleh Fusarium wilt TR4 Tropical Risk 4 dan menyebabkan pisang tersebut mengalami kerosakan yang teruk lah ya. Jadi itu sedikit sebanyak sejarah dahululah ya. Jadi kita memang mengalami masalah serangan penyakit layu Fusarium terutamanya pada pisang Cavendish dan juga berangan ya. Namun disebabkan kita ada kepelbagaian pisang yang ada di Malaysia ini tidak terhad kepada pisang berangan, dan berangan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin ada ketahanan yang berbeza terhadap penyakit Fusarium. Jadi kita masih ada dan kita masih survive lah, maksudnya tanaman pisang kita masih ada, dan juga rawatan-rawatan yang kita jabatan termasuk juga jabatan cadang untuk petani untuk rawatan diikuti, dan saya ingat kita masih standing lah maksudnya isu kepupusan tu mungkin untuk jangka masa sekarang ni mungkin tidak berlaku lah ya. Dan namun pada tahun 2007 kita mengalami serangan penyakit baru lah, itu invasif pada negara kita, di mana sebelum ni kita tak ada. Kita suspek ianya daripada negara luar lah ya, dan kita dapat pada tahun 2007. Pada masa itu memang agak sukar bagi negara kita untuk menghadapinya disebabkan epidemik masa itu jangkitan penyakit itu sangat teruk dan menyebabkan pisang proses ataupun cooking variety kita, cultivar kita mengalami serangan yang teruk dan hampir 100% kalau tidak silap saya, jika dan pada waktu itu kita pun tidak faham bagaimana untuk mengawal jangkitan penyakit tersebut. Jadi blood disease ya, ataupun bacteria wilt lah dan sehingga dan menyebabkan saya ingat import kita 4 kali ganda import pisang tersebut. Mungkin nanti Cik Chris pun boleh bagi input berkaitan dengan import pisang kita, nangka ataupun nipah yang mengalami kesan serangan blood disease yang teruk pada masa itu. Tetapi pada masa sekarang ini saya ingat petani mereka juga telah mempunyai maklumat dan telah tahu bagaimana untuk mengatasi sedikit sebanyak masalah tersebut dengan menanam cultivar pisang yang lebih rentan yang lebih tahan kepada serangan tersebut, dan menyebabkan keadaan pasaran pisang tempatan agak stable sekarang. Jadi itulah antara sedikit sebanyak berkaitan dengan serangan-serangan penyakit Dua itulah yang utama, iaitu Fusarium wilt, terutamanya TR4 Tropical Risk 4, dan juga blood disease bacterium.
Okey, saya okey. Terima kasih Dr. Rozita. Mungkin kita boleh terus ke Encik Christopher untuk menambah info berkenaan dengan blood disease di negara kita dan juga bagaimana adakah kita sedang mengawal the spread of fusarium ni kalangan pisang-pisang di Malaysia. Okay, terima kasih Dr. Sharifah. So kalau kita tengoklah tidak dinafikanlah serangan fusarium tropical response ni adalah menjadi masalah utamalah kepada industri pisang di beberapa negara lah, bukan saja di Malaysia, di negara di Amerika Tengah. So kita di pihak Jabatan Pertanian kita mengambil perhatian akan beberapa kajian yang telah dijalankan oleh penyidik tempatan lah, terutamanya daripada pihak Mardi lah. So seperti yang sedia maklum, kita di bawah bahagian biosecurity tumbuhan, Jabatan Pertanian kita ada menyediakan perkhidmatan diagnostik lah kepada pengusaha-pengusaha, kepada syarikat-syarikat yang ingin mendapatkan kepastian ataupun detection ataupun identification lah untuk penyakit-penyakit yang di ladang. Kalau dia tak berapa pasti serangan tu serangan apa, penyakit mokok ke apa. Tapi kalau mengikut rekod yang kita terima di Jabatan Pertanian, tidak banyak aduan lah yang kita terima daripada pengusaha-pengusaha ni mengenai serangan patogen. So kalau mungkin Miss Tam boleh bagi tahu kenapa tak ada. Ya. Kenapa tak menghubungi Jabatan Pertanian? Sebab saya pun tak tahu channel mana nak hubungi pada mula. Sekarang saya sudah tak apa, selepas ni Miss Tam boleh jumpa kita, pejabat pertanian kita yang paling dekat. So kita bagi semua khidmat nasihat kepada pengusaha-pengusaha tu, memang kita bantu. boleh. Sekarang saya tahu. Ada audien lain pun, kalau sekiranya audien di luar sana tu, yang partisipan tu, peserta-peserta forum, yang ada tanam pisang, yang was-was penyakit apa yang menyerang dia punya pisang, tengok layu, tengok mati, boleh berjumpa dengan Jabatan Pertanian. Kita memang akan bagi khidmat nasihat kita kepada pengusaha-pengusaha buah-buahan lah secara amnya. Ya, so mungkin saya sambung lagi sedikit. So kalau kita tengok menurut rekod memang kita jarang menerima aduan. So kalau kita terima aduan, kita akan turun ke bawah dan kita akan buat identifikasi dan pemantauan lah serangan patogen ataupun penyakit. So kalau kita lihat tadi ada disebutlah penyakit mokok ataupun blood disease. So ini pada tahun 2017 dulu memang banyak menyerang di kawasan di negeri Johor lah. Time tu, so kita pada masa tu pun kita memang beranggapan penyakit tu dibawa daripada luar lah. Okey, selain daripada blood disease tu, kita pun ada pengorek umbisi pisang, kita ada kumbang pengorek batang pisang yang ada menyerang, tapi tak serius yang mokok dengan FOC TR4 ni lah. Dan untuk makluman audien ataupun partisipan ataupun ahli lain, so TR4 ni masih lagi terkawal lah di Malaysia. Dia belum lagi dikategorikan sebagai penyakit yang merebak ataupun epidemik lah, saya kata. And then kalau kita tengok penyakit, saya tambah sikit lah ya, penyakit layu fusarium ni ataupun penama disease ni memang boleh menjadi ancaman utamalah kepada industri pisang. Sekiranya kemerebakannya tu tidak kita kesan ataupun kita kawal daripada peringkat awal. Kalau sudah teruk and then baru kita nak kawal, memang kita susah nak buat pengawalan lah. Lagi satu sebab strain ni adalah merupakan strain yang lebih virulent dan menyerang pelbagai varieti pisang. Dia termasuk, dia pun serang berangan, serang varieti kelat siam. Dan kalau mungkin pihak Madi pun boleh bagi info jugalah, kalau ikutnya ianya boleh hidup dalam tanah lebih kurang dalam 30 tahun. So memang lama jangka hayatnya. Jadi kalau dia ada dekat dalam tanah ladang-ladang pisang ni, solusi dia adalah membakar.
Solusinya kita kalau di Jabatan Pertanian lah, solusinya memang kita galakkan jangan monoculture lah, kita buat tanaman giliran lah, kita buat penggiliran. Di pusat-pusat kita pun kita ada, itulah saya terlupa nak sebut, kita ada Jabatan Pertanian juga, kita ada senarai daftar varieti tanaman, especially untuk pisang lah. Yang sekarang ni kita ada 27 varieti yang dah didaftarkan di bawah Jabatan Pertanian lah. So kalau ada di luar sana yang ada rasa-rasa varieti itu unik ataupun varieti itu lain daripada yang lain, diminta untuk mendaftarkan di bawah Jabatan Pertanian lah. Boleh pergi ke pejabat pertanian yang terdekat untuk buat pendaftaran lah. And then mungkin dari segi kawalan ataupun penjagaan, Jabatan Pertanian sentiasa menekankan amalan pertanian baik lah. Itulah cara yang terbaik lah untuk kita mengelak ataupun mengawal penyakit ni daripada merebak. Itu kita menggunakan bahan tanaman yang bebas penyakit dan menyarankan petani ataupun pengusaha-pengusaha di luar sana menggunakan benih sah. Itu yang kita tekankan. Ya. Apa yang tak sah tu? Amalan pertanian baik dan benih sah. Benih sah ni maksudnya kita ada satu bahagian di Jabatan Pertanian ni, bahagian kawalan kualiti tanaman. So kawalan kualiti tanaman ni dia akan mengesahkan setiap nursery yang mengeluarkan benih ni, yang nursery itu disahkan mengeluarkan benih yang berkualiti dan bebas daripada penyakit ataupun penyakit. So kalau nak dapatkan senarai itu boleh bertanya, datang ke Jabatan Pertanian lah. Kita ada senarai senarai nursery, tapak semayan yang kita dah sahkan untuk mengeluarkan benih-benih yang bebas penyakit dan berkualiti. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dalam tanaman pertanian ni, seharusnya para peladang terus berhubung dengan Jabatan Pertanian untuk mendapatkan benih-benih sah. Ya. Boleh menghubungi pihak Jabatan Pertanian di mana boleh mendapat benih-benih yang disahkan oleh Jabatan Pertanian. Sebab setiap nursery ataupun setiap ladang nursery ataupun pokok induk tu memang Jabatan Pertanian akan sahkan yang benih diorang ni berkualiti. Macam tu. And then saya nak tambah satu lagi lah. Dari segi biosecurity, kawalan kemasukan bahan-bahan tanaman ataupun pokok-pokok daripada negara luar, memang penguatkuasaan undang-undang berkaitan biosecurity tumbuhan di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 serta Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 untuk mengawal kemasukan produk pertanian daripada luar negara. Contoh, pengawalan kemasukan produk pertanian daripada negara-negara Amerika Selatan memang kita ketatkan sebab kita tak nak kemasukan South American Leaf Blight tu yang takut mengancam industri getah negara lah. And then satu lagi, keperluan perakuan bebas perosak dan penyakit tertentu termasuk Fusarium lah. Itu kita keluarkan sijil phyto lah sebelum apa-apa ataupun syarikat-syarikat ataupun individu yang nak mengimport ataupun nak membawa masuk bahan tanaman ataupun pokok-pokok daripada luar lah. So kita juga ada melaksanakan kuarantin lepas masuk ataupun post entry lah. Kalau dia dah masuk kita akan pantau juga sekiranya ada penyakit, memang kita akan musnahkanlah tanaman-tanaman ataupun bahan tanaman tersebut. So basically itulah yang ada dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian lah. So saya serahkan balik kepada Dr. Sarika. Christopher nak tambah sikit soalan. Jadi pada waktu ini kita boleh simpulkan bahawa Fusarium tropical race 4 ni tak berapa mengancam tanaman pisang di Malaysia. Yang lebih bahaya ialah moko. Saya boleh katakan dua-dua memang bahaya kalau tidak dikawal ataupun tidak dicegah. So kalau itulah seperti yang kita sebut, kalau ladang tu dah didapati diserang oleh TR tropical race 4 ni, kita memang macam
PKPD lah kawasan tu. Ya. Lebih kurang macam tu. Kita tak bagi orang masuk. Kalau nak masuk pun kena cuci kasut, kena cuci tangan. Lebih kurang macam tu lah. Kalau ada data tak mengatakan berapa banyak kawasan yang dah kena PKPD pasal Fusarium TR4 ni? Okey, sekarang ni kita buat masa ni, saya hanya menerima satu laporan lah daripada bahagian bahagian biosecurity tumbuhan di Kuala Nerus, Terengganu lah. Tahun lepas diorang ada, sebab itu ada aduan. So kita memang akan turun dan pantau based on aduan lah. Dia ada 2 pengusaha yang mengusahakan tanaman pisang di sana dan kita memang kena pasti memang diserang oleh TR4 lah. Di dua lokasi petani itulah di Terengganu. So itulah kita harap sangatlah kepada pengusaha-pengusaha di luar sana, Mistam, kalau ada penyakit tu datang jumpa rujuk kepada Jabatan Tanian, kita akan bantu, kita akan buat pemantauan dan kita akan bagi khidmat nasihatlah untuk pencegahan dan juga kawalan. Ya, Dr. Sharifah, saya serahkan balik pada Dr. Sharifah. Terima kasih Cik Christopher. Mungkin kita boleh sambung kembali bersama dengan Miss Tam. Miss Tam boleh berkongsi tak dengan kita berkenaan dengan keuntungan yang diperolehi daripada tanaman pisang? Kalau ada, kalau tak ada, pernah ke mengalami kerugian? Keuntungan memang tak ada sebab seperti kata Encik Christopher kan ada serangan penyakit memang. Tapi kerugian pada mulanya memanglah sebab tahun 1, 2, 3 kita kena tunggu ada hasilnya. Kan? So pada harvest yang pertama memang ada hasil sikit. Saya mula dengan tanam pisang berangan. First harvest ada hasil, tak ada penyakit. Second harvest dia start serangan penyakit. Tapi saya memang tak tahu penyakit apa. So sekarang saya tahu saya kena refer Jabatan Pertanian untuk tanya sebab apa. Dia hitam, batang dia hitam. So dia penyakit apa saya pun tak tahulah. Lepas tu masuk tahun sekarang tahun 3, akhir tahun 3 ke 4 adalah nampak sikit kebaikan. Sebab saya tukar. Saya tanya orang yang ada pengalaman sikit. Pisang perangan lepas harvest pertama, dia serangan sakit, saya tukar tanam pisang nipah. Nipah dengan perangan, nangka, pisang nangka. So at beginning okay. Sekarang masuk tahun keempat kan, dia second harvest, macamnya start mula ada disease lagi. So saya bila nanti buka MCO, nanti saya kena pergi Jabatan Pertanian tanya macam mana nak treatment tu. Boleh jumpa sekarang tak Cik Christopher? Boleh. Jabatan Pertanian. Untuk para peladang yang ada masalah yang sama dengan Miss Tam ni, boleh mereka berhubung dengan Jabatan Pertanian terus? Boleh. Kita boleh berhubung dengan pejabat pertanian daerah yang terdekat dengan kawasan diorang lah. Dekat Semenyi atau Ulu Langat sana kan Patu 11. Saya rasa saya pernah pergi. Patu 11 kan? Ya, Hulu Langat. Hulu Langat. Ya. Boleh berjumpa dengan diorang. Boleh. Sebab memang kalau tanya semua pekebun tanaman pisang, saya rasa tak mungkin mereka cakap untung besar lah. Memang ada rugi. Okey, sebelum tu nak tanya Miss Tam. Miss Tam dulu benih dapat daripada mana, Miss Tam? Itu problemnya tadi saya. Alah, suspend lah Miss Tam. Suspend lah Miss Tam ni. Yang penting dia internet. Pokok. Boleh ulang balik. Internet tak betul. Sekarang boleh. Putar kongkok. Ya, Miss Tam, boleh dapat daripada mana dulu supaya boleh kita bagi penjelasan sikitlah nanti. Saya beli itu anak pokok tu daripada rasanya dia beli daripada pekebun ni. Daripada pekebun lain. Miss Tam, daripada pekebun lain ya?
sakit fusarium yang tadi Encik Christopher cakap kan, yang blood disease semua tu kan, dia asalnya dari tanah ke, dari udara ke, atau dari air. Macam mana dia jangkit? Itu problem. Saya takut tanah dalam ada patogen ke apa. Dia jangkit daripada tanah dengan bahan tanaman. Itu yang kita memang fokus supaya jangan guna bahan tanaman, kita guna bahan tanaman yang disahkan bebas daripada penyakit. So memang buat masa ni memang kalau boleh kita galakkan penggunaan tissue culture lah, Miss Tam. Ya, saya selepas itu sekarang saya ada cuba tanam pokok pisang emas. Saya beli yang tissue culture dari satu syarikat di Semengil lah. Tapi nampaknya pun tak begitu baik. Dia pun rasanya ada sakit. Sebab kalau pokok yang sihat, dia daun dia semua hijau kan. Ini bukan. Masa dia besar, daun dia sudah mula kuning. Tapi kena tengok tanah, Miss Tam. Dulu tanam dengan apa sebelum ni? Ya, saya takut juga mungkin tanah yang ada problem. Jadi yang penting tu perlu berhubung dengan Jabatan Pertanian. Jadi dia boleh buat kerja-kerja diagnostik ya untuk mengecam apa masalah sebenarnya tanaman pisang di ladang Miss Tam. Ya. Okay. Jadi kita ada banyak soalan daripada para pendengar, penonton, participants. Tapi mungkin sebab kita dah almost overrun ni. Satu soalan terakhir daripada saya, antara di kalangan panelis, boleh sesiapa boleh menjawab soalan ni. Jadi kita tahu sekarang Cavendish masalah dia adalah kelayuan fusarium, dan negara kita juga mengalami serangan daripada moko. Tanaman pisang di negara kita mengalami serangan daripada blood disease, penyakit blood disease. Jadi sekarang adakah kita mempunyai variety untuk menggantikan Cavendish, dan apakah usaha-usaha yang diambil untuk memastikan kelangsungan tanaman pisang di Malaysia dan juga di dunia, dan sejauh mana keberkesanan langkah-langkah yang diambil itu? Mungkin antara Dr. Shukri atau Dr. Rosita boleh ambil soalan ni. Terima kasih Puan Moderator. Boleh dengar ke? Kurang sikit. Yeah. Kalau saya buat macam ni okey ke? Tak kat mulut sikit. Okey. Alright. Terima kasih atas soalan tadilah ya, berkaitan dengan pisang Cavendish dan juga serangan-serangan penyakit tadi. Okey, untuk pisang Cavendish ni saya ingat kebanyakan yang involved dalam penanaman adalah industri iaitu syarikat-syarikat besar lah pisang di Malaysia. Dan amat sedikit lah mungkin Cik Christopher ada datanya, amat sedikit daripada pengusaha pekebun kecil Jadi kebiasaannya syarikat-syarikat besar ni boleh mengawal serangan-serangan penyakit fusarium dengan mengamalkan good agriculture practice tadilah maknanya mereka akan memastikan benih yang diambil tu adalah free from disease and then mengamalkan kebersihan apabila masuk ke ladang, dan mereka akan membuat pemantauan secara tara secara rapi dan kerap, di mana apabila mereka melihat kepada simptom awal, mereka akan pastikan pokok tersebut dimusnahkanlah Jadi kawasan yang telah pokok yang telah kena infection tadi, kebiasaannya pihak syarikat akan membuat rawatan dengan menghalang kemasukan pekerja memasuk ke kawasan tersebut dengan mengadakan membuat sekatan macam Cik Chris cakap tadilah PKP PKPD dia akan menghalang dan meletakkan halangan seperti tip dan sebagainya, dan mereka akan membuat rawatan mungkin menggunakan kapur ataupun membakar kawasan tanah yang kena infection tadi supaya kulat ataupun spore fusarium tadi akan matilah Tapi untuk jangka masa agak lama juga, mungkin ada beberapa minggu lah dan untuk biarkan kawasan tersebut dirawat macam tu. So itu on the Cavendish. So saya ingat isu tanaman pisang Cavendish ini boleh diatasi lah di mana pihak syarikat amat menitik beratkan
kawalan kawalan. And then saya pernah Dari melawat perspektif Dr. Rozita, dari perspektif penyelidikan, adakah kita boleh membuat sesuatu di Makmal untuk mengawal kepupusan pisang ni hasil daripada serangan penyakit? Bagaimana penyelidikan dari perspektif penyelidikan? Daripada Mardi sendiri, saya sentuh melalui screening ataupun apa tadi tu, screening germplasm dan di mana memang dia ada dilaksanakan untuk mendapatkan Cativa yang tahan kepada FOC ataupun Fusarium tadi dan juga blood disease dan kita dah jumpa ke? Kita dah jumpa? Untuk FOC ni memang kita ada lah beberapa mungkin saya boleh Alhamdulillah. tapi itu yang kita nak kongsi di sini kita ada CV rose Cativa rose, pisang jari buaya, Kakata 4. So memang dia sangat resistant kepada FOC tetapi dari segi value economic value-nya tidak ada dan tidak diterima dan mungkin boleh digunakan sebagai sumber resistance sahajalah untuk maknanya kita mungkin boleh buat hybridization, mutation dan sebagainya dan kita juga dapati ada beberapa koleksi di Mardi contoh FIA 18, FIA 21 dan FIA 25 dan menghasilkan hasil yang tinggi, maknanya buahnya besar tetapi tidak diterima baik oleh consumer disebabkan rasa dia berbanding dengan pisang-pisang tempatan kita yang sangat sedap dan manis jadi itu adalah antara cabaran so kita nak memaksa orang untuk meminat sesuatu buah-buahan pun agak sukar, jadi kita dari segi penyelidikan kita akan buatlah, kita akan teruskan dan kita ada tetapi dari segi market wise penerimaan consumer tu sangat kritikal Okey. Mungkin Dr. Syukri nak tambah sikit. Kita dah tak cukup masa sebenarnya. Okey, terima kasih Dr. Sharifah. Dr. Rozita telah banyak cover daripada apa aspek penyelidikan yang dijalankan oleh Mardi, khususnya Pusat Penyelidikan Horticulture. Dan preference atau apa yang dikatakan tadi, Cavendish tu memang secara ekonominya menjadi dominasi lah. Dan yang di komersial pun 99% adalah daripada Cavendish, tetapi penanaman di seluruh dunia dalam lebih kurang 49%, dan terdapat pelbagai lagi variety pisang lain. Dan di Malaysia kita boleh lihat generasi muda ni dia lebih kepada Cavendish type kerana mungkin telah saya generasi muda. Maknanya kita banyak import daripada luar, Filipina dan sebagainya, dan di Malaysia pun kita ada berangan kita lah kan. Dan tradisional ni dari segi mungkin orang-orang tua generasi yang berumur ni meminati pisang lemak manis yang banyak ditanam secara on farm. On farm tu di belakang-belakang rumah secara kecil-kecilan di kampung-kampung. Jadi plantation ni kalau kita lihat industri lebih kepada Cavendish. Dan usaha R&D tu sangat panjang untuk hasilkan variety yang benar-benar dapat meliputi keseluruhan aspek lah, termasuk ekonomi, rasa dan sebagainya. Jadi R&D, universiti, agensi-agensi di Malaysia ataupun di seluruh dunia sedang giat ataupun dalam usaha lagi lah untuk kita tingkatkan R&D bagi menghasilkan variety yang tinggi nilai kualiti, eating properties, nutrisi dan juga dalam aspek toleran atau rentan kepada inilah penyakit dan perosak. Itu yang saya boleh tambah sedikit lah Dr. Sharifah. Dr. Syukri. Jadi saya ambil 10 minit masa untuk tengok soalan-soalan daripada para pendengar, partisipan kita. Is it possible if industry would like to get the banana germplasm and how the procedure is? Ni daripada Siti Hafsah Ruwi. Possible ke? Jabatan Pertanian mungkin. Jabatan ada. Mr. Kri nak tanya ataupun mungkin Mardi kalau nak jawab dulu? Mardi boleh tanya, boleh jawab dulu. Okey. Kalau kata pisang-pisang yang dipelihara di Mardi, kita tahu bahawa pisang ni dia adalah tanaman multilateral. Maknanya
dengan kerjasama internasional pun Malaysia dan negara lain telah membuat pertukaran jem plasma melalui INIBAP ataupun International Network for Improvement for Banana and Plantain, Musanet dan sebagainya. Dia di bawah kategori Annex 1 Crop, ya, International Treaty. Jadi sekiranya penyelidik dan sebagainya ingin mendapatkan biji benih misalnya daripada pisang, kalau anak benih boleh melalui boleh menghubungi Mardi, Jabatan Pertanian pun mungkin banyak yang komersial punya bahan tanaman. Kita memohon sama ada dibeli jika ada, ataupun memohon daripada Bank Jin ni menggunakan dipanggil sebagai multilateral system. Kita ada dipanggil Standard Material Transfer Agreement, iaitu satu borang saja SMTA untuk sign sekiranya ada pihak yang ingin dapatkan bahan tanaman untuk penyelidikan sahaja, bukan untuk komersial. Itu yang kita ada prosedurnya. Kita boleh hubungi Mardi lah, Bank Jin Mardi, khususnya di bawah pusat saya lah, pusat kami. Dr. Syukri, hanya untuk penyelidikan. Kalau untuk industri ni mungkin untuk komersial tak boleh. Yang sebab kami memelihara yang pisang liar, banyak pisang-pisang liar khusus untuk R&D. Kalau yang komersial ni biasanya boleh dibeli di luar daripada syarikat dan sebagainya, sebab Mardi tidak menghasilkan bahan tanaman yang besar untuk plantation lah. Jabatan Pertanian mungkin banyak. Tissue culture kita ada pusat biji benih, bisnes dan komersial untuk penghasilan bahan tanaman dalam tissue culture yang boleh dibeli. Selalunya melalui jualan lah. Tapi kalau untuk R&D boleh mendapatkan biji-biji benih ni untuk tujuan R&D lah, bukan untuk komersial. Okay. Cik Sifa mungkin nak tambah? Sebenarnya kalau ikut kita di Jabatan Pertanian, sebenarnya kita tak mengeluarkan benih lah untuk pisang ni. Pada satu ketika dulu, saya rasa dalam 10-15 tahun lepas memang kita ada keluarkan benih. Tapi kita mengeluarkan benih secara quartering lah. Kita belah-belah pisang tu, kita semai, lepas tu kita jual lah. Tapi sekarang ni sebab ada teknologi yang tissue culture semua, memang kita invite pihak swasta lah untuk involve dalam pengeluaran tissue culture. And then apa yang Jabatan Pertanian buat adalah kita buat pengesahan ke atas nursery-nursery yang mengeluarkan benih tersebut lah. Dan untuk maklumat, kita pun ada juga seperti yang Dr. Syukri kata tadi, koleksi, tapi itu koleksi pisang komersial lah. Boleh didapati daripada nursery-nursery luar jugalah apa yang diorang nak ni. Tapi mungkin germplasm yang dimaksudkannya ni mungkin yang wild lah, yang diorang minta. So kita di Jabatan Pertanian kita tak simpan lah koleksi-koleksi yang wild ni. Dr. Syarifah. Okay, terima kasih Cik Christopher. Daripada Harvigan kita dah sentuh tentang biosecurity. Cik Muhammad Din Amiruddin, Malaysia bukan self-sufficient, dan semenjak bila kita mula import pisang? Dari negara mana kita import dan variety apa? Boleh saya jawab yang tu. So boleh. Memang daripada tahun 2000 memang kita ada mengimport pisang lah. Tapi the numbers ataupun jumlahnya not very significant lah. Kalau kita tengok memang kita ada mengimport. Kita banyaknya kita mengimport daripada Filipina, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada Vietnam lah. Di negara-negara rantau Asia lah yang kita mengimport. Memang banyak, tetapi kalau mengikut statistik yang kita dapat, hanya 2 tahun saja yang kita import lebih daripada yang kita ekspor. Pada tahun 2014 dengan tahun 2019, itu kita ada mengimport lebih. Berlaku sedemikian apa yang saya difahamkan lah, sebab ada juga pengusaha-pengusaha pisang pada ketika itu, pada tahun 2019 tu memaklumkan kepada Jabatan Pertanian apa usaha Jabatan Pertanian. Disebabkan Filipina dia tak boleh jual dia punya pisang ke China. So harga memang amat murah, harga pisang pada waktu itu. So that's why pada ketika itu banyak yang mungkin syarikat-syarikat trading ni dia beli pisang daripada luar lah sebab lebih murah. Itu yang berlaku lah. Tapi pada tahun 2020 dah kembali seperti biasalah keadaan tu. Okey. Terima kasih Cik Christopher.
Soalan daripada Encik Hamidun Gunawan, kita dah jawab ya dalam perbincangan kita dalam forum ni. Daripada Cik Nazatul Shima, bergerak pula, Naharudin. Salam para panelis untuk Dr. Rosita. Adakah teknik kultur in vitro menggunakan interspecific hybridization atau protoplast fusion praktikal dan sesuai untuk menghasilkan varieti baru pisang? Untuk Encik Christopher, boleh komen tentang sistem penanaman pisang yang monoculture menyebabkan serangan penyakit mudah terjadi. Apakah solusi agronomi yang boleh dicadangkan kepada pekebun pisang? Mungkin Dr. Rosita dulu. Okey. Teknik culture in vitro. Teknik in vitro ya. In vitro tissue culture. Memang teknik in vitro tissue culture ni diamalkan di negara China lah. Taiwan. Di Taiwan untuk menghasilkan hybrid baru pisang tapi ia memerlukan tedious punya pekerjaan lah ya, menghasilkan multiplication of tissue culture dan kita perlu menilai evaluate dari segi bahan platelet yang keluar tu, dan kita perlu nilai di lapangan sama ada dia ada ketahanan terhadap penyakit atau sebagainya lah. So memang possible untuk tissue culture punya teknik untuk menghasilkan cultivar ataupun yang improve variety lah. Jadi sesuai untuk menghasilkan variety baru. Improve variety maknanya improve. Okay, yang ditambah baik, bukan variety baru. Untuk Encik Christopher, komen sedikit tentang sistem penanaman pisang yang monoculture menyebabkan serangan penyakit mudah terjadi. Itulah seperti yang saya sebut. Solution agronomi. Ya, pengurusan saya. Seperti yang saya sebut tadi, memang Jabatan Pertanian sekiranya siapa-siapa yang ingin mengusahakan tanaman pisang, kita memang menggalakkan penggunaan benih yang bebas penyakit satu, and then amalan agronomi, amalan pertanian yang baik. So memang kita galakkan petani untuk mengamalkan amalan pertanian yang baik. Yang soalan tadi kata monoculture, sebab monoculture ni hanya sejenis itu saja di kawasan tu. Itu yang menyebabkannya ianya mudah untuk mudah untuk penyakit itu merebak. Sebenarnya. And then kalau kita tengok pun kita memang amat menggalakkanlah siapa yang ada tanaman kelapa tu, memang kita menggalakkan untuk tanam pisang lah. Sebab pisang sebelum kelapa tu berbuah, memang pisang boleh memberi hasil kepada pengusaha lah. And then another thing is that kalau pengusaha tu ada kawasan yang luas, mungkin dia bertanam berperingkat-peringkat ataupun mix farming kita panggil. Maksudnya mungkin sebelah tu dia tanam pisang, and then mungkin sebelah tu dia tanam tembikar, and then sebelah dia tanam jagung, and then dia rotate, ataupun itu kita panggil crop rotation lah, untuk mengelakkan penyakit tu menjadi wabak. Contohnya kalau tiap-tiap tahun dia tanam tempat yang sama, tanam pisang, sebab penyakit ni boleh duduk dalam tanah tu lama. So pada suatu ketika keadaan tu sesuai untuk dia membiak, sesuai untuk dia merebak, dia akan timbul. Itu yang mungkin penyakit tu boleh timbul macam tu. And then keduanya mungkin sebelum, kalau kita nak pastikan lah, mungkin dia orang boleh tengok dulu tanah tu tanam apa sebelum ni. And then kalau boleh buat analisis tanah dululah untuk kita tengok tanah tu sesuai ke tak sesuai untuk tanaman lah. Okey, terima kasih Encik Christopher. Okey. Daripada Havigan, Mr. Havigan, what's Ministry of Agriculture directions? I have agriculture insurance, but our present farmers mentality does not want to move into modern farming. How to tackle this issue? Siapa nak jawab soalan ni? Mungkin Dr. Shukri. Soalan ni saya mungkin secara dasar sahaja, tapi mungkin Mr. Christopher boleh jawab dengan lebih lanjutlah. Hala 7 Kementerian Pertanian dalam dasar agro makanan baru bahawa pisang adalah antara komoditi yang sangat penting dalam Pelan Rancangan Malaysia ke-12, dan untuk menjawab di lapangan mentaliti petani dan sebagainya, saya fikir mungkin Jabatan Pertanian lebih wajarlah untuk jawab soalan tu, Doktor. Silakan. Cik Christopher. Ya, terima kasih.
So kalau kita tengoklah di Jabatan Pertanian melalui Kementerian Pertanian Malaysia, pada rancangan Malaysia ke-11, dulu kita memang ada satu program yang kita panggil program pembangunan kluster pisang. Memang kita fokus kepada pengusaha-pengusaha yang berminat untuk membangunkan tanaman pisang lah. Dan pada rancangan Malaysia ke-12 pun memang pihak kementerian masih lagi menganggap pisang ni sebagai salah satu daripada komoditi yang penting lah untuk ekonomi rakyat dan ekonomi negara lah. So diteruskan melalui program pembangunan buah-buahan jangka pendek. So sekiranya ada pengusaha-pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha pekebun kecil yang memiliki tanah kurang 4 hektar, 1 ke 4 hektar lah, boleh datang ke Jabatan Pertanian lah untuk memohon insentif di bawah Jabatan Pertanian lah. So memang kita ada sediakan insentif lah untuk pekebun kecil. Manakala untuk syarikat, kita ada sediakan khidmat nasihat lah. Sekiranya syarikat perlukan, contohnya mungkin khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian dari segi penyakit, dari segi perosak. And then kita pun facilitate syarikat-syarikat untuk mengeksport pisang-pisang ni mungkin ke luar negara lah. Dan untuk makluman, kita pun kalau tengok pada syarat yang kita letakkan, memang kita boleh mengeksport ke Jepun, ke Korea dan sebagainya lah, kepada negara-negeri, and then kepada negara Arab countries. Macam tu. Middle East lah. Memang kita dalam kita boleh mengeksport ke sana lah. Mesti. Ya. Ni ada lagi satu soalan ni saya rasa Cik Christopher lah boleh jawab ni. Apakah kajian dijalankan tanaman pisang secara intercropping dengan tanaman kelapa di Malaysia? Possible ke? Pisang dengan kelapa intercrop. Memang possible. Memang kita galakkan tanaman pisang di Malaysia lah. Di Malaysia memang kita galakkan. Especially untuk yang tanaman baru. Contohnya dia baru tanam kelapa, memang kita galakkan lah, sebab dalam tempoh 1 hingga 3 tahun tu dia tak ada pendapatan lagi untuk untuk kelapa. Memang di Jabatan Pertanian sendiri pun siapa-siapa yang berminat untuk tanam kelapa, kita memang ada bagi insentif juga untuk dia tanam pisang di dalam kelapa. Boleh datang ke Jabatan Pertanian. Ya, terima kasih Cik Christopher. Saya rasa kita dah tak boleh ambil soalan-soalan ni. Banyak sangat soalan-soalan ni. Saya baca mungkin ada satu yang penting. Daripada Faik Azwar. Adakah Jabatan Pertanian mengadakan kursus-kursus tertentu seperti tissue culture dan juga dan jenis tanaman yang lain? Bagaimana hendak tahu di mana dan bila? Jabatan Pertanian, mungkin Mardi ada buat kursus-kursus untuk para petani? Saya jawab dululah ya, Doktor. So boleh. memang Jabatan Pertanian memang kita ada mengadakan kursus-kursus lah, tapi spesifik di daerah dan di negeri tertentu lah. Sebab kalau kita tengok di Putrajaya ataupun di HQ ni, kita bagi khusus kepada pegawai-pegawai kita. So pegawai-pegawai kita akan disseminate lah di daerah dan di negeri masing-masing lah. So mungkin boleh merujuk ke pejabat pertanian daerah yang terdekat lah, untuk diorang tengok kalau ada slot-slot untuk dia buat khusus tanaman pisang. Kita memang ada berbagai khusus dan berbagai webinar dan berbagai seminar lah yang kita anjurkan. So memang kita jemput pengusaha-pengusaha untuk terlibat samalah. So untuk khusus tu mungkin diorang boleh merujuk kepada pejabat pertanian yang terdekat lah, untuk terlibat, dan kita tak kenakan apa-apa bayaran kepada petani kita secara percuma. Okey. Yeah. Ni daripada Cik Nazrul Nazlan. Ada keluar berita dahulu pihak Mardi telah berjaya keluarkan ubat untuk penyakit pisang. Adakah ianya sudah berada di pasaran? Okey, so mungkin saya boleh respon. Okey, saya ingat yang ini soalannya berkaitan dengan ubat penyakit pisang, blood disease ya. Memang Mardi memang ada buat kajian, dan sekarang ni adalah di peringkat pengujian di lapangan ya, di utara di Kedah sana. Dan untuk maklumat awal, didapati benih pisang yang dikeluarkan itu
lebih baguslah dari segi hasil dan juga ketahanan kepada penyakit blood disease yang kita sasarkan. So sekarang ni dah bulan berapa ya? Bulan 9 kemungkinan insya-Allah kalau tidak ada halangan insya-Allah tahun hadapan mungkin telah ada benih pisang yang dirawat kita namakan dia induced systemic resistant ya, ISR. So benih pisang ISR lah. So yang itu kemungkinan tahun hadapan insya-Allah. Okey, tahun hadapannya Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi soalan terakhir daripada Muhammad Syafi'i, Muhammad Sah. Saya nak tanya, dalam era IoT dan IR4, ada tak apa-apa apps atau perisian yang boleh petani atau golongan sasar kenal pasti masalah penyakit pisang ni? Sebagai contoh, ambil gambar, upload dan terus boleh suggest kebarangkalian penyakit dan tindakan segera yang petani boleh ambil untuk kurangkan kesan kemusnahan oleh penyakit. Ni open question. Mungkin Cik Christopher ke Dr. Syukri? Dr. Syukri. Mungkin saya dululah boleh sekejap sebelum Mr. Chris. Okey, Dr. Sharifah. Ini satu soalan yang baik, satu cadangan yang sangat perlu untuk kita buat agensi-agensi sama ada MADI ataupun Jabatan Pertanian untuk kita bangunkan perisian untuk lihat kenal pasti secara lebih dekat. Sekarang di era digitalize ya, digital, kita boleh komunikasi dengan petani secara dengan lebih rapat melalui handphone, kerana rata-rata saya yakin petani mempunyai handphone yang boleh berinteraksi sama ada dengan penyelidik ataupun pegawai pengembangan untuk masalah-masalah yang dikenal pasti. Jadi MADI mungkin boleh melihat perkara ini dalam aspek pembangunan teknologi perisian lah. Okey, Cik Christopher mungkin nak tambah sikit? Ya, betul. Sebenarnya kita memang amat menggalakkanlah kalau boleh diwujudkan satu apps untuk kita kenal pasti jenis-jenis penyakit. Akan tetapi saya pun ada merujuk kepada kita punya ICT lah untuk kita wujudkan app. Kita perlu kumpulkan banyak data dulu baru kita boleh bangunkan apps ni. So maksudnya gambar lah, penerangan dia we have a big pool of data baru kita boleh bangunkan apps. Dan untuk makluman audience ataupun peserta-peserta di luar sana, semasa World Banana Forum dia ada satu apps yang dia bagi tahulah, Tumaini, TUMAINI. Tumaini. Tumaini apps. TUMAINI. Tumaini. Tumaini apps. Ini international apps lah. So dia ada beberapa penyakit yang kita boleh kenal pasti dekat sini lah. So dia ada gambar akar, batang, buah, daun dan sebagainya lah. So kalau kita nak tengok apa jenis penyakit tu, kita ambil gambar kita dan kita masuk ke dalam apps ni akan bagi tahu penyakit tu adalah macam ni. Jangan ambil gambar kita, Cik Christopher, ambil gambar pokok. Ya, ambil gambar pokok, jangan ambil gambar kita. Ya. So dia ada satu apps lah, Tumaini apps tu. Mungkin audience ataupun peserta-peserta boleh tengok lah, boleh download sendiri apps tu. Dan boleh godek apps tu, tengok apa dia boleh buat, angkat gambar, tengok apa jadi. Macam tu. So itu salah satu yang kita boleh tengok lah. Tumaini apps ni. So memang cadangan kita di Jabatan Pertanian kita memang akan menuju ke arah itulah. Dr. Sharifah. Okay. Terima kasih Cik Christopher. Saya rasa saya perlu menutup forum ni sebab kita dah makan banyak masa para panelis kita yang sangat sibuk hari ni. Jadi mungkin untuk setiap panelis beberapa patah kata sebagai penutup. Kita mulakan dengan Dr. Rozita. Berkenaan dengan forum hari ini, adakah pisang diancam kepupusan atau tidak, dan masa hadapan pisang kita nampaknya masa hadapan yang cerah. Okey, terima kasih ya. Saya ingat selepas kita berforum sejak daripada awal pagi tadi, dan
saya atas perbincangan tadi saya merasakan tidak adalah keputusan yang dinyatakan ya. Mungkin isu keputusan tu mengambil kira di negara yang menggunakan pisang sebagai makanan ruji lah ya. Di negara-negara seperti yang dinyatakan tadi ya, Costa Rica ya, Ecuador dan di belah-belah Eropah ya. Jadi Selatan, ya Amerika Selatan ya. Kalau di negara Asia ni saya ingat kita tidak bergantung sepenuhnya kepada pisang lah sebagai sumber makanan utama ya atau peruji. Kita masih ada beras ya, beras dan juga ubi-ubian lain yang memberi sumber makanan karbohidrat kepada kita. Dan lagi satu penghasilan pisang di negara kita kalau dilihat daripada data-data masih terkawal ya, dan kita merupakan negara yang producer pisang ya, ranking pisang kita pun nombor 2 di antara berbanding dengan fruit yang lain lah, fruit utama yang lain, pisang nombor 2, dan kita juga mengeksport nombor 3 ranking pisang di Malaysia lah berbanding dengan hasil-hasilan buah-buahan yang lain. Jadi dengan mengambil kira data yang ada dan situasi semasa di negara kita, saya tidak merasakan keputusan itu akan berlaku dalam jangka masa terdekat ni. Tidak. Terima kasih Cik Rosita. Dr. Syukri. Okey, terima kasih Dr. Sharifah. Sebagai akhir kata ya. Pisang secara komersialnya pisang mungkin tidak akan mengalami keputusan kerana syarikat-syarikat dan agensi-agensi telah mengambil langkah yang proaktif lah untuk penanaman pisang dikekalkan untuk pisang komersial. Tetapi bagi pisang liar kita lihat memang berlaku keputusan kerana pisang-pisang ini ditanam di kawasan-kawasan hutan sekunder, di kawasan-kawasan tertentu yang apabila mengalami pembangunan pertukaran peladangan lah, contohnya penanaman kelapa sawit ataupun getah, maka pisang-pisang liar ini akan terhapus ataupun extinct lah, ya, pupus. Jadi usaha pemeliharaan yang dijalankan ini adalah sebagai salah satu usaha untuk memelihara pisang-pisang liar bagi digunakan untuk conservation lah, pemeliharaan dan penyelidikan pada masa akan datang. Itu daripada saya. Terima kasih kepada penganjur semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syukri. Cik Christopher, sepatah dua kata untuk disimpulkan hari. So saya mengharap kepada siapa-siapa, terutamanya lah golongan belia, sebab kita memang amat kekurangan belia lah, kekurangan bilangan belia yang terlibat dalam pertanian ni. So kita memang amat menggalakkan kepada belia-belia di luar sana untuk siapa yang berminat untuk terlibat bukan saja dalam industri pisang, malah industri buah-buahan negara lah. And then kalau kita tengok pisang ni pun memang jarang-jarang orang-orang muda yang berminat dengan industri pisang ni. And then memang kita menggalakkan, dan then kita ada insentif lah untuk pengusaha-pengusaha yang nak tanam pisang. And then itulah pesanan saya kepada pengusaha pisang yang sedia ada tu. Kalau ada penyakit, kalau ada apa-apa yang meragukan di ladang tu, tengok pokok mati, pokok layu, segeralah datang jumpa pejabat pertanian di terdekat untuk kita bagi khidmat nasihat, kita buat pemantauan, kita buat detection untuk penyakit tu supaya benda tu tak merebak jauh, sebab kita pun risau TR4 ni memang sangat-sangat membahaya, dan kalau dia merebak terus, itu yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Syukri dengan Dr. Rosita tadi, dia memang boleh melenyapkan lah kalau kita tak kawal daripada peringkat awal. So itu sepatah dua kata daripada saya. And then mungkin saya nak berpantun lah doktor sekejap. Okey, saya pantun satu pantun lah. Pisang emas dibawa berlari, jatuh sebiji di atas jeti. Walaupun kita nanti bebas ke sana kemari, jangan sampai virus COVID-19 menjangkiti. Bagus tu. Sedap pantun tu, Cik Chris. Okey, Miss Tam, mungkin nak berpantun juga, Cik? Sambung. Pantun saya tak tahu. Tapi saya berasa suka hati hari ini kerana dalam forum ni saya dapat banyak informasi daripada jabatan-jabatan yang berkaitan, dan sebenarnya saya hampir nak let go dah, tapi sekarang tidak. Saya nak cuba lagi teruskan. Masih ada harapan. Ya, masih ada harapan untuk tanam pisang. Jangan let go, Puan Tom, teruskan. Teruskan usaha tu. Sebab
sakit tu saya pun tak tahu macam mana nak ubat tu macam COVID. Sekarang saya rasa saya kena refer kepada Jabatan Pertanian dengan Madi jugalah untuk settle problem. Betul tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi sebelum saya menutup tirai kita pada pagi ini, saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada para panelis kita, Dr. Rosita, Dr. Shukri, Encik Christopher dan juga Ms. Tam kerana memberikan masa mereka yang keemasan tu kepada pihak kami, pihak penganjur untuk membincangkan tentang permasalahan tanaman pisang dan memberikan input-input serta ruang-ruang kepada para peladang jika ada untuk terus berkomunikasi dengan Mardi dan juga Jabatan Pertanian jika terdapat permasalahan di ladang-ladang para petani. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton kita. Kita dah pecah panggung 100 lebih, 127. Kalau dekat Dewan Kuliah ni memang dah duduk atas tangga dah kalau kita berforum di Dewan Kuliah. Jadi terima kasih kepada mereka yang setia bersama kita sampai ke akhir rancangan. Kita dah 11.42, dah cukup 2 jam ni. Jadi semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk mendaftar di conference kami, Malaysian National Banana Congress 2021 yang akan berlangsung pada 7 hingga 8 September. Di sini platform akan menjadi lebih besar dan kita akan dapat banyak lagi ilmu-ilmu tentang penanaman pisang dari segi ekonomi dan sains untuk boleh kita aplikasikan di ladang-ladang masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi, jaga diri, salam hormat dan salam merdeka. Assalamualaikum.